Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang kedua daripada alamat kubra, yang tanda yang paling besar hampirnya kiamat, ialah zahirnya seorang manusia yang bergelar Dajjal. Dajjal maknanya yang sangat bohong, yang sangat bohong, dusta. Di antara tanda-tanda yang besar menunjukkan hampirnya kiamat, dekatnya dunia dihancurkan, ialah kemunculan Dajjal membawa kesesatan. Kemunculan seorang yang digelar mengikut agama Islam Al-Masihud Dajjal. Al-Masih ada dua, Al-Masih Isa bin Maryam, itu Al-Masih yang sebenar. Yang kedua Al-Masihud Dajjal, Al-Masih yang sangat bohong. Al-Masih ni dipercayai oleh orang-orang Yahudi dan golongan Zionis, iaitulah termasuk Kristian dan orang Islam yang menjadi ahli Zionis, akan percaya zahirnya seorang pemimpin daripada bangsa Yahudi yang akan menakluk dunia. Di sisi orang Islam, pemimpin ini Al-Masihud Dajjal. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pertama-tama ia mengaku membawa keimanan dan kebaikan. Mula zahir dia muncul, dia mengaku dia membawa iman dan perkara yang baik. Kemudian ia mengaku menjadi Nabi. Lepas tu dia mengaku jadi Nabi. Tidak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena ingat. Kalau ada orang mengaku jadi Nabi sekarang, itu Nabi bohong, kafir. Kerana tidak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditutup kenabian. Tidak ada lagi wahyu selepas Al-Quranul Karim. Kalau ada orang mengaku dia terima wahyu, itu bohong, pelawak. Allah Ta'ala telah menutupkan wahyu dengan Al-Quranul Karim. Kemudiannya ia Dajjal mengaku menjadi Tuhan. Lepas tu Dajjal mengaku jadi Tuhan. Menurut Al-Imam An-Nawawi, kemunculan Dajjal itu menjadi perkara yang sangat sabit menurut pegangan ahli sunnah, para ulama hadis dan fuqaha, ulama-ulama fiqh. Adapun mereka yang mengingkarinya ialah golongan Khawarij. Khawarij satu kumpulan yang keluar daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam peperangan Siffin. Jahmiyah, ini puak yang sesat, dan sebahagian daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah satu kumpulan yang menggunakan akal fikiran, tak berapa percaya pada nas-nas. Mungkin ada orang yang menyatakan ianya tidak disebut secara sharih di dalam Al-Quran. Ada orang kata perkataan Dajjal tak ada dalam Al-Quran. Memang tak ada dalam Al-Quran. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, persoalan itu dijawab dengan menyebut firman Allah Ta'ala. Ada isyarat dalam Quran. Firman Allah Ta'ala, "Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha." Suratul An'am ayat 158. Artinya, pada hari datangnya beberapa ayat, beberapa tanda dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri
yang belum beriman sebelum itu. Ayat ini menyatakan bila mari tanda-tanda yang besar, hampirnya kiamat, kalau masa itu baru nak masuk Islam, nak bertaubat, Allah Ta'ala tak terima dah taubat. Jangan kita masuk Islam, jangan bertaubat bila mari tanda-tanda besar. Bila tengok tanda besar, barulah. Tanda kecil tak apa lagi. Tanda kecil duk suka-suka lagi. Bila mari tanda besar baru kejut. Antara tanda-tanda kecil ialah turunnya salji di negeri Arab. Hari ini turun salji. Berita semalam ada salji turun di utara Arab Saudi. Turun salji. Suka lah main salji. Suka. Orang Arab suka main salji. Lama negeri-negeri orang putih main salji. Oh, mari salji negeri kita sorok suka. Ini tanda-tanda akhir zaman. Disebut dalam hadis. Kita baca dalam kisah Imam Mahdi. Nabi kata bila Imam Mahdi zahir, kamu kena pergi bai'ah walau habwan ala salji, walaupun berangkok di atas salji. Itu ada hadis. Tu salji ni. Jangan main. Arab tu suka tu dalam dia tu. Berhubung dengan ayat ini, Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun idza kharajna lam yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qablu ad-dajjalu wad-dabbatu wa tulu'u asy-syamsi min maghribiha." Akhrajahu at-Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya 3 perkara apabila ianya telah keluar berlaku, bila keluar 3 perkara ni berlaku, tidak bermanfaat lagi iman seorang itu jika ia tidak beriman sebelum daripadanya. Kalau ada orang nak masuk Islam masa tu, tak ada dah, Tuhan tutup dah pintu. Nak bertaubat tutup pintu. Iaitu Dajjal. Yang pertama Dajjal, keluarnya seekor binatang. Keluar seekor binatang. Riwayat mengatakan di Mekah, binatang kata, wahai manusia, mu tak erti. Binatang tu bercakap. Dan naiknya matahari dari sebelah barat. Matahari naik dari arah barat. Tak naik arah tari naik dah, naik tari jatuh. Waktu malam tunggu tari naik, ngari tak naik pula ni, naik ke belakang. Masa tu pintu taubat ditutup. Sekarang ni ahli-ahli sains mengaku bahawa paksi dunia sudah beranjak. Sudah beranjak, paksi dunia ni beranjak. Di mana kutub utara, kutub selatan berubah kedudukan tempat. Menyebabkan salji di kutub utara dan kutub selatan cair. Menyebabkan air pasang laut tidak menentu. Pasang besar tak menentu. Menyebabkan angin tidak menentu. Menyebabkan musim tidak menentu. Ini kerana dunia beranjak dia punya paksi dia, dengan sebab manusia mencabut bukit-bukit. Manusia mengadakan ujian senjata, senjata nuklear dengan ledakan yang kuat, menyebabkan banyaknya maksiat dan dosa. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir kejahatan, keburukan di darat dan di laut. Di darat, di laut, macam-macam berlaku dengan sebab kerja yang dibuat oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali sedar dan insaf. Laut pun dikacau, buka-buka tunda yang besar, kapal yang gagah, cabut segala batu karang dan seumpamanya, menyebabkan hidupan laut terganggu habis, rosak belaka. Kita balik pada Dajjal. Perkara Dajjal banyak disebut di dalam hadis-hadis yang sahih.
Cerita Dajjal ni banyak disebut dalam hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir. Mutawatir dengan makna diriwayatkan oleh banyak para ulama hadis. Bila hadis tu sahih mutawatir, tidak boleh dinafikan. Kalau menafikan, punuh iman kita. Kerana membohongi Nabi SAW. Kerana Nabi sebut. Di antaranya ialah doa Nabi SAW. Di antaranya disebut dan doa Nabi SAW sebelum beri salam. Lepas selawat, belum beri salam, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Buang je yang akhir tu. Wa min fitnatil mahya wal mamat, bukan al-mahya ya, al-mahya saja, wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Akhrajahu Muslim. Artinya, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahanam, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah al-masih dajjal. Termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa waqad anzara qaumahu al-a'war al-kadzdzab ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar maktubun baina aynayhi kafara ay kafir yaqra'uhu kullu muslim. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, tiada di kalangan seseorang Nabi malaikat memberi amaran kepada umatnya tentang seorang yang buta sebelah matanya, yang sangat bohong, Dajjal. Ingatlah, sesungguhnya ia buta sebelah, dan sesungguhnya Tuhan kamu itu tidaklah buta sebelah. Tertulis di antara dua matanya kafara, yakni kafir, dapat membacanya oleh setiap orang yang Islam. Orang Islam akan nampak dari dia kafara, termasuk ada erti nak baca. Nampak tulisan tu kafara, maka menjadi amaran pada dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dajjal yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa nara fa amma alladhi yarahu an-nasu ma'an, atau tinggal tu ma'an fanarun tuharriq, wa amma alladhi yarahu an-nasu naran fama'un baridun azbun faman adraka dhalika minkum falyaqa fil ladhi yarahu naran fa innahu ma'un azbun tayyibun. Muttafaqun alaih. Artinya, sesungguhnya Dajjal itu akan keluar, Dajjal akan muncul, bersamanya air dan api, bersama dengannya air dan api, nikmat dan sakit. Adapun yang dilihat oleh manusia seperti air, itulah api yang membakar. Hak nampak air itu sebenarnya api neraka. Dan adapun yang dilihat seperti api, itulah air sejuk yang tawar, sedap diminum. Sesiapa di kalangan kamu yang bertemu dengan perkara itu, kata Nabi, maka hendaklah ia menjatuhkan dirinya ke dalam api, maka itulah air tawar yang sedap diminum, kata Nabi. Akan jadi begitu, mengelirukan. Sabda Rasulullah SAW, ya'ti ad-dajjalu wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqab al-madinah fayantahi ila ba'd as-sibakh allati talil madinata fayakhruju ilaihi yawma idzin rajulun huwa min khairin nas fayaqulu lahu ashhadu annaka ad-dajjal alladhi haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditha fayaqulu ad-dajjalu أرأيتم قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا
fayaqtuluhu thumma yuhyihi fayaqulu hina yuhyih wallahi ma kuntu fika khattun ashaddu basiratan minni al-an fayuridu ad-dajjalu an yaqtulahu fala yusallitu alayhi. Rawahu Syaikhan, riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya akan tiba Dajjal padahal diharamkan kepadanya memasuki mana-mana jalan pun ke Madinah. Dajjal akan muncul, pengaruhnya ke seluruh pelosok dunia kecuali Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah tak boleh masuk, tak diizin oleh Allah Ta'ala. Lalu ia berhenti di satu kawasan tanah yang kosong yang hampir dengan sempadan Madinah. Nak masuk Madinah, dia terberhenti, tak boleh masuk, dihalang. Tiba-tiba keluar dari Madinah seorang lelaki. Keluar dari Madinah seorang lelaki. Lelaki ini Nabi sebut lelaki, nama apa tak tahu. Ulama-ulama tasawuf kata Nabi Khadir, wallahu alam. Yang menjadi orang yang paling baik di kalangan manusia. Lalu ia berkata pada Dajjal, orang lelaki ini berkata pada Dajjal, aku bersaksi bahawa kamu adalah Dajjal yang telah diberitahu kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang ni berani. Orang ni kata aku terkena amum, mu ni Dajjal. Hak Nabi beritahu. Nabi beritahu. Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, apa pendapat kamu kalau aku bunuh orang ini, aku menghidupkannya semula? Macam mana? Aku bunuh, aku hidupkan dia pula. Adakah kamu meragui urusan ketuhananku? Mereka berkata tidak. Lalu ia membunuhnya. Kami tak ragu, Dajjal pun bunuh orang ini. Kemudian ia menghidupkannya. Lalu lelaki itu berkata, dia bunuh orang ini, lepas tu dia hidup pula. Orang tu kata, demi Allah, tidak aku mendapat penjelasan berkenaan denganmu lebih daripada sekarang. Mu Dajjal sungguh, orang ini kata. Mu Dajjal sungguh. Yang ini lebih jelas pada aku sekarang bahawa kamu adalah Dajjal. Lalu Dajjal mahu membunuhnya lagi, maka Allah tidak lagi membolehkan dia membunuhnya. Dia tak boleh bunuh orang ini, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ini di antara tanda orang ini Dajjal sungguh. Sabda Rasulullah SAW, yaji'ud Dajjalu hatta yanzila fi nahiyatil Madinah ثم ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. رواه البخاري. Artinya datanglah Dajjal sehingga ia di pinggir luar Madinah, kemudian bergoncang sebanyak 3 kali. Madinah bergoncang, bergerak bumi Madinah 3 kali. Maka keluarlah menyertai Dajjal setiap yang kafir dan munafik. Kalau ada orang kafir dan munafik di Madinah, lari tubik ikut Dajjal. Madinah dikeluarkan, mengeluarkan kafir dan munafik, pergi bertemu dengan Dajjal. Berkata Ibn Umar radhiyallahu an, pada suatu hari Rasulullah SAW telah bangun memberi ucapan kepada kami setelah ia memuji Allah dengan pujian yang layak dengannya. Ia menyebut perkara Dajjal. Di antaranya ia bersabda, inni la unzirakumuhu wa ma min nabiyyin ila wa qad andara qaumah walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumih innahu a'war wa inna allaha laysa bi'a'war. Rawahul Bukhari. Artinya sesungguhnya aku memperingatkan kamu betapa bahayanya dan tiada di kalangan Nabi malaikat mestilah memberi amaran bahaya Dajjal berkaumnya, dan tetapi aku akan menceritakan kepada kamu berkenaan dengannya apa yang belum pernah diberitahu oleh mana-mana Nabi pun. Sesungguhnya ia buta sebelah dan Tuhanmu tidaklah buta. Nabi berucap pada satu hari bahawa tiap-tiap Nabi zaman dahulu memberi amaran pada umat masing-masing bahaya fitnah Dajjal. Fitnahnya sangat bahaya kerana menggunakan sihir. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال غير الدجال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته قلنا وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال لا أقرروا له قدره ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرق دمشق فيدركه عند باب اللد فيقتله رواه مسlim. Ini hadis yang panjang. Artinya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah menyebut peristiwa kemunculan Dajjal. Di antaranya dia telah bersabda, adapun yang lain daripada Dajjal yang lebih menakutkan aku jika ia muncul dan aku masih berada di sisi kamu. Kalau ada benda lain pada Dajjal muncul, aku hidup, tak apa aku ada, dan akulah yang menghujahkannya. Dan jika Dajjal muncul dan aku tiada lagi bersama kamu, maka tiap-tiap seorang menjadi penghujah pada diri masing-masing, dan Allah menjadi penolong pada setiap Muslim. Allah Ta'ala akan tolong orang Islam walaupun aku sudah tiada lagi. Maka sesiapa kalangan kamu yang bersekempatan dengan fitnah Dajjal itu, maka bacalah ayat permulaan suratul Kahfi. Baca ayat suratul Kahfi, 10 ayat permulaan suratul Kahfi. Maka sesungguhnya ia menjadi pelindung kamu daripada fitnah itu. Lalu kami bertanya, berapa lamakah ia berada di bumi ini? Sahabat tanya, lama mana Dajjal mengacar di bumi ini? Sabda Rasulullah SAW, 40 hari, selama 40 hari. Satu hari seperti setahun. Satu hari macam setahun. Lambat perjalanan matahari. Artinya perjalanan matahari sudah jadi kacau. Sudah jadi kacau. Bumi pun sudah tidak menentu. Bulan tak menentu kedudukan. Akan jadi begitu. Baru ni sekejap Tuhan tunjuk bulan dekat dengan bumi. Watang tengok belaka. Menunjukkan Allah Ta'ala boleh lakukan perubahan dunia. Gerhana matahari, gerhana bulan akan berlaku satu hari macam 40 hari. Satu hari seperti setahun. Satu hari macam setahun. Sehari macam setahun. Satu hari seperti sebulan. Satu hari seperti seminggu. Dan hari yang berikutnya seperti kebiasaan hari-hari kamu. Lalu kami bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari yang panjang seperti setahun itu, cukupkah kami mengerjakan sembahyang untuk sehari? Sahabat tanya, kalau hari itu panjang macam setahun, macam mana nak sembahyang? Cukup sembahyang sehari saja? Sabda Rasulullah SAW, tidak, tetapi kirakanlah masa untuk mengerjakan sembahyang itu sekadar masa yang biasa kamu lakukan. Ikut sukatan masa, bukan ikut matahari lagi. Ikut jam lah, ikut jam, bukan ikut matahari. Kerana matahari tak jatuh setahun. Bahkan hari ini pun kalau kita pergi di kutub utara dan kutub selatan, musim panas di kutub utara, kutub selatan, matahari dia naik begini, musim 4 tula. Dia musim 4 tula dalam masa setahun beberapa bulan, baru dia masuk musim sejuk, baru dia ada malam. Kalau musim sejuk pula malam sebanyak masa. Ini kutub utara, kutub selatan. Ini bumi jadi berpusing. Kawasan manusia duduk akan jadi sehari macam setahun. Ini. Kemudian
Kemudian setelah genap 40 hari, turunlah Isa bin Maryam. Nabi Isa turun Nabi Isa, berhampiran dengan menara putih yang letaknya di timur bandar Dimash di Syria. Lalu ia mengejar Dajjal itu. Nabi Isa kejar Dajjal dan dapat menawannya di suatu tempat bernama Bablut. Lalu dibunuhnya. Bablut ni ya kampung, ada kampung untuk sekarang, Bablut nama dia, dekat dengan Tel Aviv, ibu negara Israel. Di situlah Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Kepercayaan kita orang Islam, Nabi Isa akan turun di akhir zaman, membantu Imam Mahdi yang menentang Dajjal. Termasuk kalangan orang Kristian Ortodok percaya Nabi Isa akan turun. Kristian Ortodok ni akan masuk Islam pada akhirnya. Kristian Ortodok ni banyak di negeri Arab, di Greek, di Rusia, Eropah Timur. Kristian Ortodok banyak. Kristian Ortodok ni masih ada. Kalau dulu mereka dikacau oleh komunis, sekarang komunis sudah jatuh, mereka balik pada Kristian Ortodok. Dan kita menyaksikan bagaimana orang Kristian Ortodok ni tidak keras dengan orang Islam sebagaimana Kristian yang lain. Ini hadis yang lain. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala ma sa'ala ahadun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anid dajjal akthar mimma sa'altuhu qala wa ma su'aluka qala qultu innahum yaquluna ma'ahu jibalun min khubzin wa lahmin wa nahrin min ma' qala ahwanu 'ala Allah dhalik rawahu al-Bukhari. Dari Al-Mughirah, rawah Bukhari wa Muslim, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya tiada seorang pun yang bertanyakan Rasulullah SAW berkenaan Dajjal lebih daripada aku, kata Mughirah. Lalu ditanyakannya apakah di antara soalannya, orang muda-muda yang hadir tanya, Syu'bah mau tanya apa? Tanya Nabi. Katanya, aku berkata, mereka berkata Dajjal itu mempunyai bukit, roti dan daging dan sungai yang melempah air. Sabda Rasulullah SAW, ia adalah suatu perkara yang kecil di sisi Allah. Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya untuk menguji manusia. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, kata Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama, maknanya adalah menjadi suatu perkara yang kecil di sisi Allah untuk membolehkan Dajjal mempunyai itu semua, bagi membolehkan Dajjal menguji orang-orang yang beriman dengan melakukan perkara yang menyesatkan dan meragukan. Tetapi itu semua menambahkan iman kepada orang-orang yang beriman dan memberi hujah yang kuat kepada orang-orang kafir dan munafik yang menegakkan kesesatan mereka. Orang kafir kata, tengok, hak senang, mudah, aku kena ikut dia lah. Orang beriman kata ini Dajjal. Sabda Rasulullah SAW, innahu syababun khutatun ainuhu tafiyah, innahu kharijun khullatan baina syam wal iraq, fa'asa yaminan wa'asa shimalan. Qala Rasulullah SAW, ya ibadallah fathbutu ila akhir hadis, rawah Muslim. Artinya, sebenarnya Dajjal itu seorang muda yang rambutnya kerinting, biji matanya timbul buta sebelah. Ia akan keluar di satu jalan di antara negeri Syam dengan negeri Iraq. Mula-mula muncul di sempadan Syria dengan Iraq, akan muncul di situ. Duduk perang. Orang magi nak ikut Dajjal tu. Hagi ramai-ramai, hagi nak pergi perang, kau nak berjihad. Jaga, nak ikut Dajjal. Nak ikut Dajjal, pergilah. Hagi. Semangat tinggi sangat, dak mengaji. Dak mengaji nak pergi berjihad, hagi. Nak pergi sangat. Jaga ni fitnah, bencana, dia kena faham. Dajjal akan muncul di antara Iraq dengan Syam. Iraq dengan Syria akan muncul di situ di akhir zaman. Di akhir zaman. Semangat tinggi dah lalu, dak mengaji. Ni jadi masalah. Ia melakukan kerosakan di merata tempat yang ia sampai kepadanya dengan memberikan kemakmuran kepada kampung yang mengakunya sebagai Tuhan,
dan kampung yang enggan menerima dakwaan susah menderita, menunjukkan perkara luar biasa, menjadikan tanah yang kering kontang tiba-tiba mengeluarkan tumbuhan subur menghijau, menghidupkan semula orang yang mati dibunuhnya, dan berbagai perkara lagi yang boleh menggugahkan hati untuk menerima dakwaannya. Seterusnya Nabi SAW bersabda, wahai hamba-hamba Allah, tetapkanlah iman kamu hingga akhir hadis. Tetap iman, jangan peduli susah lapar pun. Sabda Rasulullah SAW, yatma'ud dajjalu min yahudi Asfahan 70,000 alaihim at-tayalisah, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Artinya akan mengikut Dajjal oleh 70,000 orang Yahudi Asfahan. Asfahan bandar di Iran. Mereka memakai pakaian ulama. Antara yang awal ikut Dajjal ialah 70,000 orang Yahudi yang duduk di Asfahan. Di Asfahan ada Yahudi, di Morocco ada Yahudi, di Mesir ada Yahudi, di Yaman pun ada Yahudi, di Amerika, di Syria ada Yahudi. Yahudi dalam dunia hari ini lebih kurang dalam 20 juta. Dah ramai 20 juta saja. 20 juta Yahudi seluruh dunia mengikut bancian yang dibuat. Dan mereka sedang berkumpul dengan kempen untuk balik semula ke Palestin untuk mengikut Dajjal, kerana mereka percaya akan tegak sebuah negara besar, negara yang pernah didirikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini perjuangan mereka. Mereka berjuang, maka yang jadi pemimpinnya Dajjal, pemimpin Dajjal akan mencetuhkan peperangan dunia, dinyalakan peperangan dunia, dirosakkan akhlak supaya semua negara lain hancur lebur, tinggal Yahudi saja. Tinggal Yahudi saja. Maka akan muncul pemimpin Dajjal yang kita baca tanda-tanda dia, untuk memimpin dunia. Tuhan tak izin 40 hari saja. Sehari macam setahun, sehari macam sebulan, sehari macam seminggu, sehari macam hari-hari biasa. Artinya setahun, sebulan, seminggu, berapa hari saja. Tak lama mereka berkuasa. Lepas itu Nabi Isa akan bunuh Dajjal ini. Ini adalah kemuncak di antara tanda-tanda besar akhir zaman. Wallahu alam.